Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Jazimin bin Azmi. Nombor metrik D21314546. So, hari ini saya nak bercerita seorang pengedar dadah yang terkenal yang bernama Pablo Escobar. So, saya akan ceritakan secara ringkas. So, pertama sekali kita pergi ke biodata dia dulu. So, dia ni berasal daripada Colombia dan dilahirkan di daerah Rio Negro, Colombia, dan dia berasal daripada keluarga yang hidup secara sederhana dan merupakan adik-beradik yang ketiga daripada 7 adik-beradik. So, bapa dia ni kerja sebagai seorang petani dan mak dia pula bekerja sebagai seorang guru sekolah rendah. Dia ni seorang pelajar yang pandai dan suka bersukan. Antara sukan kegemarannya ialah bermain bola. Tapi pada umur 16 tahun, dia ni mula rasa bosan untuk belajar. Jadi dia pun mula bekerja sebagai seorang pembaiki basikal. Ketika dia bekerja tu, dia dah mula rasa dia nak duit lebih lah. So ketika tu, dia dah mula fikir untuk buat jahat. So sebelum dia buat jual dadah ni, dia buat jahat lain dululah. So antara perkara yang dia buat, pertama ialah dia mula untuk merompak kedai-kedai ketika dia berumur 17 tahun. Dan selepas tu, dia mula pula untuk menjual rokok-rokok seluduk dan juga mencuri kereta orang. So tak lama lepas tu dia ni kena tangkap dengan polis. So apabila dia kena tangkap dengan polis, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika dalam penjara ni lah dia mula didedahkan dengan dadah ni. So kat dalam penjara tu dia belajar macam mana nak jual dadah dan juga macam mana nak colek orang. So bila dia keluar dari penjara, dia mula dengan mencolek orang lah. So dia colek orang-orang kaya untuk minta wang tebusan. Dan dia juga bekerja sebagai seorang pengedar dadah ketika dia berumur 22 tahun. Maksudnya time tu dia belum jadi bos jual dadah lagi time tu. Dan dia mampu untuk hasilkan sebanyak $100,000. So kat situ agak banyak juga duit yang dia dapat. So dari situ dia rasa dia ni memang layak untuk bekerja sebagai seorang pengedar dadah. Tak lama lepas tu dia jadi seorang bos dan dia juga dikatakan berjaya mendapatkan $400,000 sebanyak tu dalam masa seminggu. So kat situ dia memang betul-betul ada kemahiran lah nak jual dadah ni. Sebabkan dia dah kaya, dia pun mulalah beli aset-aset untuk dia nak melabur dalam dadah ni. Dia mula untuk beli private jet sendiri, kapal terbang sendiri, kapal selam sendiri, supaya dia lebih senang untuk dia nak edar dadah dia. So dia juga seorang yang orang kata terlibat dengan politik lah. Sebab dia kan, saya ada cerita dia colek orang-orang kaya ni. So kebanyakan orang kaya yang dicolek ni orang-orang yang tak disukai oleh orang-orang miskin. So rakyat jadi suka lah bila dia buat macam tu. So dia nak masuk dalam dunia politik pun dia still ada, orang kata ada penyokong dia sendiri. So pada tahun 1982 dia ni dijadikan calon presiden. Tapi dia mendapat masalah kerana jenayah yang dia pernah buat kantoi. Sebab kalau nak jadi seorang presiden, seorang tu mestilah bebas daripada jenayah. So kat situ dia dah tak boleh jadi presiden lah. So dia juga dikendaki oleh pihak polis, tapi dia berjaya untuk larikan diri. So selepas dia nego-nego dengan polis, dia ni dimasukkan ke dalam penjara, yang mana penjara tu seperti sebuah hotel ataupun kita panggil rumah dia sendirilah, tapi dianggap sebagai penjara. So dia duduk dekat sana selama beberapa bulan macam tu. Lepas tu dia ni kantoi lagi membunuh pekerja-pekerja dia. So disebabkan dia bunuh pekerja dia, dia ni polis nak tangkap balik dia lah, supaya dia masuk kat dalam penjara yang bawah kerajaan, bukan penjara yang dia buat sendiri. So lepas pada tu dia ni larikan diri. So dalam berapa bulan macam tu, polis dapat kesan dia dekat satu daerah yang bernama Los Olivos, yang mana dekat tempat tu jugalah dia mati kena tembak dengan polis. Tapi ada orang kata time dia mati tu dia yang tembak kepala dia sendiri. Sebab bagi dia tak nak mati dekat tangan polis, dia nak mati dekat tangan sendiri. Sebab bagi dia kalau mati dekat tangan polis ni maruah dia tercalar lah. So itulah sedikit tentang Pablo Escobar yang saya tahu.
So pengejarannya dekat sini yang kita boleh ambil daripada cerita ringkas yang tak seberapa daripada saya ni, kita kalau nak jadi kaya, susah tu tak apa, senang tu boleh datang kemudian. Sebab kesenangan takkan dapat kalau kita tak susah. Sama juga macam kita nak masuk syurga. Kalau kita nak masuk syurga, kita kena mati dulu. Tapi kebanyakannya orang takut mati. So kalau tak mati, macam mana nak masuk syurga? Betul tak? So point dia kat sini, kita kena hadap benda yang kita takut dulu. Maksudnya kita kena susah. Bila kita susah, barulah kita akan senang. Tak semestinya kalau kita senang awal pun, kita takkan susah. So jangan takut susah macam Pablo Escobar. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.